Okey, silakan Doktor. Baik, salam sejahtera. Terima kasih Haji, Tuan Haji Nakai. Salam sejahtera kepada Puan Saidatul dan Ketua Unit Praktikum IPG Kampus Ipoh dan guru-guru pembimbing yang bersama pada petang ini. Terima kasih diucapkan kepada guru-guru pembimbing yang sudi meluangkan masa pada petang ini untuk membantu menyempurnakan tugasan kita iaitu penyeliaan praktikum, okey. Unit ambilan PDPP ni. Baik, saya punya tajuk yang diberitahu ialah penilaian dan DSKP, okey, khususnya untuk sejarah, okey. Baik, saya akan share slide berkaitan dengan apa yang saya akan bentangkan. Sekejap okey. Baik, amalan mungkin ada benda-benda yang sudah pun dijelaskan oleh Puan Nadia ataupun saya tak ikutinya sebab saya datang terus pada masa sekarang, jadi saya akan sampaikanlah apa yang sepatutnya dalam masa 1 jam ni. Mungkin dalam masa setengah jam ke begitu saja, tapi mungkin sebab lepas tu ada sesi soal jawab supaya apa-apa kekeliruan tu dapat diperjelaskan dan kita akan guru-guru pembimbing ni dapatlah mendapat input dan dapat melaksanakan tugas dengan terbaik sekali ke acara. Okey. Baik, amalan profesional ni seperti biasa praktikum lah. Ini adalah praktikum yang untuk unit PDPP KDC. Bermaksud guru-guru, kita anggap guru pelatih lah, dia guru pelatih dia sebab dia waktu praktikum dia guru pelatih, okey. Jadi guru pelatih ni sudah pun ditempatkan di sekolah itu, sudah pun mengajar di sekolah itu dan mereka telah mengikuti kursus secara dalam KDC, secara dalam talian dan sekarang tibalah masa untuk mereka diselia untuk sebagai satu lagi syarat untuk kursus mereka, okey. Jadi oleh kerana mereka sudah pun berada di sekolah, so situasinya berlainan dengan pelajar full time yang ada di IPG kan. Jadi pelajar full time ni dia baru pergi ke sekolah 12 minggu. Jadi yang pelajar ni sudah ada di sekolah. Jadi tak ada banyak masalah saya rasanya. Guru pembimbing pun sudah ada di sekolah. Mereka kenal baik di situ guru pembimbingnya. Jadi saya rasa situasinya berlainan dan lebih teratur dan lebih ini sekilah baik. Benda-benda ni saya rasa sudah diberitahu bilangan waktu mengajar. Jadi di sini saya rasa mungkin saya tak tahulah satu perkara yang saya ingin bagi tahu ialah kalau cikgu guru pelatih ni oleh kerana dia sudah pun mengajar di sekolah tu, mungkin jadualnya ada Puan Nadia dah bagi tahu dah benda ni berkaitan ni. Atau guru pembimbing dah dapatkah input tentang bilangan waktu mengajar ni? Any guru pembimbing boleh respon? Ada? Apa Dr. Shan? Sorry. Dah, tadi Puan Nadia mereka ni guru pembimbing dah dapat input tentang ni kah? Bilangan waktu mengajar oleh guru pelatih ni? Sudah Doktor. Sudah, okey. Tapi satu perkaranya ialah kalau pelajar itu, guru pelatih itu ada 25 waktu pengajaran dalam jadual dia. Jadi saya rasa kalau pengalaman yang sebelum ni kita ambil kira yang 8 waktu saja. Okey. Jadi itu waktu yang diambil kira untuk praktikum ni ditentukan oleh pelajar guru pelatih itu. Waktu bila dia bagi jadual itu pada pensyarah penyeliannya. Betul kan? Dan RPS itu dia buat untuk waktu 8 atau 10 waktu. Begitu. Betul tak? Sorry Doktor. Okey, biar saya jelaskan semula Okey, benda ni. sekiranya pelajar ni
kita faham sebab dia ada contract of service. Dia mungkin orang kata apa, terpaksa mengajar hingga ke 28 waktu ataupun 32 waktu. Ya. Dan kita minta pelajar tu declare 8 sahaja. Macam mana Dr. Shan So cakap tadi. jadual untuk 8 waktu itu saja dia bagi pada pensyarah penyedia dan Ya, guru pembimbing. betul. Dan juga 8 waktu itu saja diambil kira Dan untuk 8 waktu tu praktikum penyelian RPH yang lengkap dan sebagainya. Okey, Dr. Shan? Ya, okey. Okey. Thank you. Okey, thank you. Itu yang saya nak ingatkan balik. Okey, tanggungjawab pelajar ditahulah membuat rancangan semester. Okey, nanti sekejap lagi saya akan sentuh. Dia bagaimana dia buat RPH, kan? Ada contohnya saya akan bagi tahu. So guru-guru pembimbing ni kena bantu pensyarah penyelia pun akan bimbing dan guru pembimbing pun perlulah tahu sedikit sebanyak tentang cara RPH yang perlu ditulis oleh guru praktikum ni. Nanti saya akan bagi contohnya sudah diberi pada pelajar dan sebagainya. Anyway, kita akan bincang membuat rancangan mingguan. Tetapi sebelum setiap minggu dia buat rancangan mingguan itu, dia guru pelatih itu perlu buat rancangan mingguan. Rancangan mingguan. Dia praktikum 10 minggu. So pelajar itu dia kena buat satu. Dia ada kalau template borang itu ada dalam student tahu. Borang itu ada disediakan oleh ini praktikum. Dia kena download borang itu, dia kena sebut. Okey, katalah 11 hari bulan mula praktikumnya. Kalau tak silap saya 11 hari bulan 6 ke mulanya praktikum. Betul? Jadi kalau 11 hari bulan itu adalah minggu pertama. Kan? Ahad, minggu pertama. Jadi kalau di Johor dia sudah 11 hari bulan dia sudah mula minggu pertama. Jadi untuk 10 daripada 11 hari bulan dia kena buat 10 minggu tu. Jadi mungkin di sekolah itu sekarang adalah minggu ke baru sesi persekolahan sudah mula. Di sekolah itu minggunya minggu berapa cikgu-cikgu? Siapa boleh bagi? Di sekolah itu minggu berapa? Minggu sekarang, minggu ni minggu ke berapa di sekolah? Tolong respon. Minggu 10. Kalau minggu 10, 11 hari bulan nanti katalah minggu 11 Jun, minggu 11 kan, minggu 11. Jadi di sekolah kan sudah ada RPT kan, rancangan pengajaran tahunan. So guru pelatih ini kena buat satu lagi dokumen di mana daripada minggu 11 sampailah minggu ke-20. 10 minggu tu dan minggu 1, minggu 2 dia mula dengan minggu 11 tu sebagai minggu 1, minggu 12 tu sebagai minggu 2, minggu 1 sampai minggu 10 katalah tahun 4 dia mengajar tahun 4 sejarah, tahun 4 apa standard kandungannya, apa standard pembelajarannya. Jadi dia akan ekstrak daripada rancangan pengajaran tahunan yang ada di sekolah itu, dia kena susun. Dan benda ni dia kena siapkan pada minggu pertama itself. So dia kena hantar satu salinan kepada guru pembimbing dan hantar satu salinan kepada pensyarah penyelia. Sebab itulah benda-benda yang rancangan pengajaran mingguan untuk 10 minggu yang akan dilaksanakan oleh guru pelatih itu dan pensyarah pun tahu atau guru pembimbing tahu apa dia ajar. Dia tak boleh simply go and take from tahun 4, minggu ni ambil tajuk ni, minggu depan ambil tajuk lain, minggu ni. Cannot do. Dia kena buat satu rancangan mengajar minggu, RMM dia kena buat. Student kena buat. Kalau student saya ada satu dari Muar dan satu dekat Batu Gajah, saya boleh maklumkan, tapi student lain I think sudah dimaklumkan. Saya rasa sudah dimaklumkan. Dan guru pembimbing pun harus tahulah tentang benda ni. Rancangan mengajar dan RPH dengan rancangan mingguan. Penulisan RPH macam saya kata sudah bermula mulai minggu depan. Kalau dia dalam minggu tu dia sejarah, dia ajar 8 minggu biasanya 8 minggu tu 4 jam. 8 minggu contohnya. Kalau minimum 8 minggu 4 jam tu ada 4 RPH. 4 kelas yang lain 4 RPH. Kalau dia ajar dua kelas yang sama tahun 4, dia boleh RPH yang sama itu terpulang pada pensyarah pembimbingnya. Okey, RPH saya terus pergi kepada ni. Ni dia ada maklumat-maklumat yang perlu diisi dalam RPH ni. Inilah RPH yang dia akan buat daripada butiran pengajaran pembelajaran sehinggalah dia pergi kepada langkah-langkahnya. Jadi contohnya di sini peranan guru pembimbing ialah
bantu guru pelatih ini dari segi standar pembelajaran. Katalah minggu yang tu dia ajar ni standar kandungan, 2 standar pembelajaran pada 1 minggu pengajaran dengan 1 K, mesti ada K ya kan. Kewarganegaraan mesti ada. Dan dia ajar sebagai satu langkah. Biasanya dia selain daripada set induksi, bermula dengan set induksi, dia akan ajar langkah 1 sebagai pengajaran konsep, memperkenalkan konsep. Kemudian langkah keduanya dia ada aktiviti kumpulan strategi pengajaran tertentu untuk memperkukuhkan apa yang maklumat atau fakta yang dia ajar. Lepas tu dia ada aktiviti pengayaan ke. Kemudian ada satu langkah untuk yang kewarganegaraan ni sebelum dia pergi kepada penutup. So inilah contoh sudah diberi oleh guru pelatih. Saya rasa guru pembimbing pun akan dibekalkan contoh-contoh RPH. Kalau tak dapat, mana-mana guru pembimbing tak dapat contoh, bolehlah hubungi boleh hubungi unit praktikum dan kami boleh bekalkan dengan dalam minggu ni juga dengan segera, supaya guru pelatih pun guru pembimbing pun tahu apa benda yang dia tulis dalam RPH ni kan. Dia panjang lebar ni, mereka dah dilatih dalam subjek pedagogi, pengajaran sejarah dan sebagainya. Bukiran pengajaran, tema, semua ni ada daripada DSKP. Mereka boleh ambil dari DSKP, elemen merentasi kurikulum, kebat, all this they know, the student know. Okay. Kemudian butiran pengajaran PDP. Inilah benda-benda ni. Tema. Okay. And then tema, tajuk, ini semua daripada DSKP ada. Kemahiran fokus. Kemahiran fokus apa? Kemahiran kalau sejarah, kemahiran sejarah kan. Maksudnya dalam sejarah itu ada 8 kemahiran sejarah itu. Kronologi ke, empati ke, what is that? So dalam pengajaran hari itu dia fokus pada kemahiran apa? Guru pelatih ni kena nyatakan. Okay, kemudian pengetahuan sedia ada, standar kandungan, standar pembelajaran, all this from the DSKP, objektif pembelajaran. Bagaimana cara objektif pembelajaran tu? Saya boleh share nota ni nanti, dan ada cara mereka tahu dan sudah diberitahu. Kriteria kejayaan pentaksiran. Pentaksiran ni tolong beritahu guru pelatih, bimbing guru pelatih. Saya pun akan malu pada guru pelatih supaya pentaksiran itu dia hasilkan instrumen pentaksiran berasaskan kepada TP kan. Dalam DSKP ada kan, kita panggil dokumen standard dan pentaksiran kan. So dalam dokumen standard tu ada setiap standard pembelajaran tu pentaksiran untuk TP1, TP2, TP3 tu apa bendanya, purid perlu capai. So dia punya instrumen pentaksiran perlulah selaras dengan TP di sana. Sebab apa? Dalam pengalaman saya, biasanya guru pelatih ni dia langsung tak pedulikan tipu ni waktu praktikum ni. Sebab dia mengajar, dia buatlah satu lembaran kerja. Dia buatlah satu latihan dan satu soalan dan bagi pada pelajar. Sometimes that one dia tak memenuhi TP. Kadang-kadang dia TP setiap waktu kali tu dia mengajar, dia punya lembaran kerja pentaksiran tu dia punya tahap itu dalam TP 1, 2, 3 saja. Tak ada pun dalam 4, 5 kan. So biasanya dalam sejarah kita dapat lihat kalau kita tengok DSKP ni kan, biasanya standar pembelajaran 1.1, 1.2 ni biasanya dia pada TP 1, 2, 3. Tapi kalau naik itu membezakan, menguraikan, dia sudah naik dah dia punya aras tu kepada lebih TP yang lebih tinggi. So dia punya instrumen pentaksiran pun mestilah selaras dengan TP ni. So kena bantu. Sometimes pelajar guru pelatih ni dia macam tak pedulikan benda ni. Dan itu pentaksiran kena beri perhatian, dan tabiat berfikir kan. Kalau dalam sejarah itu kita boleh gunakan macam-macam strategi, kaedah macam kajian masa depan lah kan, contextual learning lah kan. So untuk dia berfikir, elemen merentasi kurikulum kita semua sedia maklum. Dia kadang sometimes dia nyatakan dalam RPH, tapi dalam teaching dia, dalam langkah-langkah dia aktiviti pelajaran pengajaran dia tulis tu dia tak nampak. So dia kena ada nampak elemen merentasi kurikulum ni. Penerapan nilai, alat bantu, all this. Seni dalam pendidikan pun mereka tahu. Sama ada dia guna muzik ke, dia guna seni lukis ke, visual ke, whatever seni, aspek seni.
dalam mana-mana satu langkah pengajaran. So these are important lah. Kalau guru pelatih ni kita bantu dia, kalau guru pelatih ni beri perhatian pada perkara-perkara macam ni, maka barulah kita anggap dia merupakan satu guru pelatih. Dia boleh tahap-tahap kes cemerlang dalam praktikumnya, kan? So kalau tidak dia sekadar biasa saja, kan? So alright ni, ini benda-benda yang ada di dalam DSKP, kan? Setiap kali dia ada tema, dia ada tajuk, di mana dia boleh ambil tajuk, kan? And then ini adalah kemahiran yang fokus, kan? Ada 8 KPS, kemahiran pengajaran pembelajaran sejarah. Ada 8 dalam DSKP ni ada semua maklumat tentang kemahiran sejarah, tentang elemen merentasi kurikulum. Kan kita tahu, kita semua sedar, kita dah arif, kita dah biasa dengan standard DSKP ni. Jadi guru pembimbing tolong bantu merungkai setiap standard pembelajaran kalau boleh. Biar dia tanya pada cikgu ataupun kita bantulah dia. Kalau dia tak faham sangatlah mana-mana standard pembelajaran, apa sebenarnya standard pembelajaran itu mau cikgu itu mengajar kepada murid. What is the content, what is the sebab buku teks ni kadang-kadang dia sebagai bantuan saja, kan? Dia bukanlah secara bergantung secara sepenuhnya, kan? So it is standard pembelajaran lah yang kita pelajar ni kena mahir. So kita bantu dalam aspek itu. Objektif ini dia bagaimana dia tulis objektif pengajaran. Jadi kalau ada 2 standard pembelajaran, biasanya adalah 2 atau 3 objektif pengajaran dan pentaksiran. Saya dah sebut tadi pentaksiran, kan? Pentaksiran formatif lah, kan? So kebat dah ni saya pergi laju. Saya cannot go on by one. I think you all know lah bagaimana nak ni elemen merentasi kurikulum. Semua benda-benda ni ada dalam dokumen standard, okay? Okay. Alat bantu, all seni dalam pendidikan. Ni aspek bimbingan guru dalam konteks latihan keguruan, kan? Kita bimbing mencapai mengekal kualiti persekitaran untuk guru pelatih. Guru pelatih ini praktikum bertema. Pelaksanaan amalan praktikum berfokus kepada aspek tertentu. Praktikum bertema ni berfokus pada tema. Ini penting, melibatkan 4 komponen. So dalam lesson plan dia tengok balik, dalam lesson plan ada satu bahagian dia akan tulis di sini. Dia akan tulis ni. Tengok di sini. Tema fokus bimbingan. Ni aspek bimbingan, tema fokus bimbingan. Apa dia perlu tulis? So kami dah bagi tahu student, tapi anyway guru-guru pembimbing tolonglah bantu pelajar-pelajar ini yang maksudnya ialah perancangan, pelaksanaan, pengayaan dan refleksi. Okey, di sini dia tulis biasanya dia 10 minggu praktikum. Jadi peringkat awal ni minggu pertama, minggu kedua dia akan tulis tema fokus ni ialah perancangan, okey. Dalam perancangan ini kita akan observe dia mengajar, tapi walaupun kita observe, kita menilai secara keseluruhan, fokus kita ialah perancangan dia. Jadi biasanya guru pembimbing since already dia dengan sekolah, dia biasanya pelajar itu dia buat lesson plan, besok nak mengajar, hari ini buat lesson plan. Dia akan tanya cikgu guru pembimbing biasanya, bagaimana saya punya pengajar, saya punya perancangan ni bagaimana. So guru boleh bimbing dia lah. Dan kita biasanya pensyarat itu dia akan mengajar, tapi kita akan tengok perancangan dia macam mana. Perancangan maksudnya dari segi, contohnya lah, dari segi pemilihan standard pembelajaran itu. Sometimes dia pilih untuk 1 jam, dia pilih satu standard pembelajaran. Satu standard pembelajaran yang dia pilih itu, dia adalah benda yang 1.1.1 contohnya. Dia tanya erti keluarga kembangan, itu contohnya. Jadi tak banyak maklumat. Jadi dalam perancangan itu, dia pilih satu saja, dalam 1 jam dia nak ajar benda itu saja. Atau dia perlu pilih 2 standard pembelajaran. Kadang-kadang dia pilih terlalu banyak standard. 3 atau 4 standard pembelajaran dalam satu pengajaran. So dia tak boleh buat aktiviti untuk cover semua standard pembelajaran. And one more thing, saya perlu beritahu, sejarah ini you know lah chronological, very chronological, dan student ini dia kena ikut kronologi standard pembelajaran ni. Kalau hari ini dia mengajar standard 1.1.1 dan 1.1.2, 2 standard pembelajaran, besok dia next class itu 1.1.3, 1.1.4, dia ikutlah.
Janganlah dia pergi ajar 111 dengan 114 hari ini, besok 112 dan 113. Sudah macam tak betul dah. Timbul sometimes past in my experience student ada pernah buat. Bila kita komen sometimes dia tak terima. Kalau sejarah ni chronological, dia ada ikut urutan. So benda-benda ini semua dia cara dia aktiviti yang dia buat, dia rancang nak buat, adakah selaras dengan kebolehan pelajar itu, adakah selaras dengan sesuai dengan standard pembelajaran itu, aktiviti bahan bantu yang dia guna itu, dan semua dalam itu kalau dia sesuai ke berkesan kah, itu yang kita lihat. Dia mengajar tak apa, mengajar mungkin betul tak betul, mengajar baik sangat atau tidak baik, berjaya tidak berjaya, tapi dari segi perancangan kita akan beri tumpuan. Mungkin minggu 1 dan 2 kita bagi perang. Kemudian selesailah kita perancangan, kita fokus pada perancangan, maksudnya kita tengok perancangan dia macam mana, kita dah bimbing, lepas tu kita akan tengok minggu ke-3 ke-4-nya kita pergi kepada dia akan tulis anak fokusnya ialah pelaksanaan. So kita kena beralih ke pelaksanaan. Janganlah minggu ke-6 pun merancang perancangan lagi, masih merancang lagi. Tak boleh lah macam tu kan. Jadi kita pun ada perancangan kita. Jadi minggu ke-3, minggu ke-4 itu pelaksanaan, minggu ke-4 itu pelaksanaan. Pelaksanaan pun sudah apa? Pelaksanaan apa? Minggu ke-3 mungkin pelaksanaan dari segi set induksi saja kita nak temanya. Tulis pelaksanaan set induksi. Pelaksanaan langkah 1 contohnya. Kita nak tengok langkah 1 itu semua kita pergi kepada kemahiran mengajar. Kemudian minggu seterusnya dari segi mungkin sudah pelaksanaan sudah 3-4 minggu tu mantap, barulah kita pergi. Kita tengok pengayaan dia apa, aktiviti pengayaan dia apa. Dan dalam minggu 2, minggu 3 minggu yang terakhir kita tengok dia punya refleksi macam mana. Dia dah ajar, dia dah mantap, dia dah pandai merancang, dia dah pandai melaksanakan, dia dah pandai buat aktiviti pengayaan, pengukuhan dan sebagainya, dia dah boleh refleksi. So untuk itulah tematikal itu yang kita nak lihat. Kita nak bimbing dari aspek ini. Kalau lepas ini kolaboratif itu dah tadi Puan Nadia dah bagi tahu kan, kaedah pelaksanaan praktikum bertema kan. Ini saya dah apa yang saya cakap ni mungkin ada dalam sudah ada benda itu yang saya ringkaskan, saya tak mau go word by word, okey. Ini apa perancangan apa dia dari segi pengenalan ke permulaan ke kan, all these things. Nota ni boleh dikongsi lah. Saya rasa kalau tak silap saya boleh kongsi. Saya ingat mungkin dalam YouTube dah ada unit praktikum dah ada. Okey, senarai tema, okey, tema-tema all this okey, kemudian cara penulisan aspek bimbingan, tema fokus bimbingan sudah ada. Kemudian tengok pedagogi masa kini. Satu pelajar guru kita bantulah. Mereka sudah belajar strategi pengajaran. Ada dalam 20 strategi pengajaran. Lepas tu teknik pengajaran lagi. Teknik ada 21 sudah ada 42 teknik pengajaran. So kita nak student itu aplikasi all these strategi pengajaran dan teknik mengajar yang semua ni. Usually mereka buat berpusatkan bukan berpusatkan guru saja atau berpusatkan murid saja. Biasanya mereka guna pendekatan bersepadu kan. Dia ada berpusatkan guru, berpusatkan murid. Biasanya langkah pertama itu dia berpusatkan guru dalam 10 minit dia menerang, dia menggunakan kemahiran menerang untuk konsep tertentu. Lepas tu ada berpusatkan pelajar kan. So di sini pedagogi masa kini yang sesuai perlulah diterapkan. So praktikum ni sebenarnya adalah untuk memberi peluang kepada guru menggunakan segala ilmu pedagogi yang mereka dah dapat diaplikasikan dalam PDP, dalam pengajaran pembelajaran di situasi sebenar. Itu maksud praktikum pada saya. Jadi kita nak bimbing guru pelatih ini menggunakan seberapa banyak kaedah dan strategi pengajaran yang mereka sudah belajar dalam masa praktik ini. Janganlah pengajaran mereka daripada minggu pertama sampai minggu terakhir itu stereotype saja. Dulu kita panggil chalk and talk. Janganlah sekarang chalk and talk hari ini ialah slide and talk. Sudah jadi slide and talk. Dia buat PowerPoint presentation, dia buat slide. Dengan slide, guru pelatih ini talk, 10 minit, 20 minit sampai ada 20 minit, 30. Jadi kita tengok pelajar ini macam tak beri fokus, tak ada minat untuk belajar. So dia kena ada gunakan, aplikasikan semua teknik
ataupun strategi pembelajaran yang dia sudah belajar. Okay? So kita bantu dalam aspek ini. So penulisan refleksi ini mereka tahu, mereka tulis dari segi kekuatan dan kelemahan mengikut setiap aspek. Dari segi slide induksi, dari segi pengajaran pembelajaran sampailah penutup dia tulis kekuatan pengajaran dia, kekuatan dan juga kelemahan. And finally ini adalah I don't know whether dalam untuk Haji, Tuan Haji, untuk PDPP ni kita guna My Forum juga, tidak kan macam hari tu, tak? Haji? Haji ada sini? Tak Dr. Shan. Kita tak gunakan ni dah kan? Kita tak pakai My Forum. Kita pakai manual punya kan? Ya. Jadi borang penilaian, guru pembimbing dia guna guru pembimbing. Dia pakai borang PR1 yang ada dalam e-folio pelajar. Ya, dan pencara pun dia pakai borang PR secara manual kan? Ya. Okey, ini so untuk SARPI biasanya inilah kalau dah dapat 5 tu ini contohlah hasil pembelajaran eksplisit tepat jelas spesifik mengikut kebolehan murid. Dia hasil pembelajaran yang dipilih. Tapi hasil pembelajaran di sini sebenarnya standar pembelajaran lah. Tapi guru buat objektif. Based on the standard pembelajaran, guru pelatih ni akan tulis objektif. Objektifnya mestilah mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran. So ini adalah sebagai panduan yang ada untuk dalam sistem lah. Baik, itu saja. Saya rasa itu saja. Kalau ada apa-apa dari semasa ke masa kita boleh share. Kita ada dalam 25 minit lagi. Saya rasa saya lebih suka kalau guru pembimbing tanya soalan sebab saya dalam 1 jam tak boleh bagi tahu semuanya dengan selengkap-lengkapnya sebab praktikum ini apalah satu perkara yang dinamik. Dia very dynamic. So kita share semua maklumat ni based on the pengalaman kita yang lepas. Jadi itu sebab saya harapkan soalan-soalan daripada guru-guru pembimbing supaya soalan itu saya perjelaskan dan dia akan membantu untuk semua guru pembimbing yang ada di sini supaya dapat memahami dengan lebih jelas tentang peranan kita lah, peranan kita sebagai guru pembimbing. So itu thank you very much. So saya alu-alukanlah soalan-soalan daripada guru-guru pembimbing yang ada di sini. Sekian, terima kasih. Ya cikgu, kebetulan saya dan Puan saya tu pun masih ada di sini. Cikgu boleh kemukakan soalan cikgu. Kalau tak faham tak apa cikgu boleh tanya sekarang. Apa juga soalan pun tak apa cikgu. Berkaitan secara teknikal ke konten Dr. Shan jawab lah. Segi teknikal saya dengan Puan saya Datuk akan jawabkan. Cikgu kalau ada galakkan pelajar kita kreatif sikit lah. Sebab saya antara orang yang masa saya di sekolah lah, saya antara orang yang sangat nak mengajar sejarah ni. Jadi saya selalu terfikir-fikirlah nak pakai kostum, nak pakai macam Laksmana Hang Tuah. Ada saya terfikir nak pakai macam Laksmana Cheng Ho. Ada saya terfikir kata nak buat apa galeri walk macam-macam. Dan yelah bila orang kata dah tak mengajar ni kan, rasa rindu sangat nak buat benda tu. Kita galakkan ya cikgu, lebih-lebih lagi sekarang ni praktikum kan. Memang kita nak tengok sangatlah kepelbagaian tu. Kalau kata orang kata ada sendiri lagi baik lah kan, cikgu sejarah kan kena ada lah sekurang-kurangnya satu baju tradisional kita memang galakkan lah, suka tengok sebenarnya. Even though saya sendiri pun di sini saya selalu cakap dengan student-student yang bukan berbangsa Melayu, saya suka tengok pelajar pakai baju kurung. Baju tak kisahlah, baju kurung moden ke, baju kurung tradisional ke, memang saya nampak, memang orang kata saya suka tengok. Baik Cina, baik India, memang saya suka tengok. Memang kita galakkan lah supaya orang kata apa, di situ kita boleh orang kata apa, memupuk semangat perpaduan. Kita boleh mulakan dengan pakaian.
Jadi bila pakaian ni kita pakai pakaian kaum lain, lebih-lebih lagi untuk tujuan pengajaran, saya rasa lebih memberi impak, lebih orang kata memberi kesan. Okey, cikgu, kalau kata saya dah ada juga taklimatkan sebagai maklumat tambahan, saya ada juga akan taklimatkan semalam berkenaan tentang keselamatan dan juga kesihatan. Kita memang minta cikgu-cikgu yang berpraktikum ni untuk jaga kesihatan dan keselamatan sebab kita amat bimbang. Kita bimbang satu tentang nyawa lah. Yang keduanya kita bimbang juga takut tak ada ruang untuk pelajar kita melengkapkan praktikum. Kalau terlibat dengan contohnya kemalangan, ini berlaku seperti tahun lepas. Tahun lepas ke dua tahun lepas ada pelajar kita dah minggu, tak silap saya minggu ke-7 macam tu, kemalangan, dan MC hampir 3 minggu, dan kita terpaksa kira-kira balik dengan MC dia 3 minggu. Kita kira-kira okey, lepas dia kena lengkapkan beberapa hari. Dia melengkapkan tu pun dekat 3 minggu jugalah, kehadiran praktikum dia. Tapi itulah cikgu-cikgu, untuk menghadapi penilaian terakhir dengan kecederaan patah tulang, saya tak tahulah macam mana pelajar tu menghadapinya. Saya cuma dapat beri kata semangat lah. Yang penting tamat pengajian, yang penting dapat teruskan. Sebab kita pun bagi tahu kalau tak boleh teruskan, kena bagi tahu. Jangan senyap-senyap je. Okay, cikgu-cikgu, ada juga pelajar kita yang berbadan dua. Setakat ni ada seorang dah maklumkan pada saya dan dia kata nak teruskan praktikum, dan saya minta dia untuk buat surat permohonan kepada pengarah untuk meneruskan praktikum. Jadi cikgu-cikgu, kita faham bila mengandung, saya yang mengandung lemak ni pun penat juga cikgu. Kalau takkan pegang title pegawai paling besar di APG Ipoh, gitulah. Saya yang ngandung lemak pun penat, ini kan pula ngandungkan anak. Jadi tolong tengok-tengokkan. Dan ada seorang pelajar kita yang baru lepas bersalin, yang masih dah tempoh pantang tapi dah boleh untuk meneruskan praktikum dan guru besar pun beri kebenaran. Okay, jadi tolong tengok-tengokkanlah isu keselamatan dan kesihatan ni. Kalau dah kena COVID, itu pun satu masalah agak cikgu. Dah tentu sah-sah lah seminggu tak ada kat sekolah. Dan cikgu, kita tak ada halangan terutamanya untuk kes-kes kecemasan, lebih-lebih lagi melibatkan kematian saudara terdekat, macam ibu bapa, adik-beradik. Kita kalau dapat yang ibu bapa tu, tak apalah, ambillah masa yang sewajarnya. Kalau ikutkan cuti khas yang diberikan 3 hari, dan selebihnya kena hadirlah ke sekolah. Dan kalau kata kematian yang melibatkan saudara, mungkin mak saudara ke nenek ke, mungkinlah janganlah ambil masa yang lama. Kalau boleh segera hadir ke sekolah. Kita faham dalam praktikum ni apa-apa pun boleh terjadi. Kami dah, orang kata apa, dah biasa dah dengan perkara-perkara yang sebegini. Tapi kami juga berdoa agar praktikum tahun ini dan kali ini untuk PDPP tak berlakulah perkara-perkara yang sebegitu. Suka juga saya nak ingatkan cikgu-cikgu, pensyarah bagi pelajar kita ni ada daripada IPG kampus lain. Dia tak semestinya daripada pelajar IPG kampus, pensyarah daripada IPG kampus Ipoh. Dan juga pensyarah tersebut akan datang, dan kita dah minta para pelajar untuk hubungi pensyarah-pensyarah daripada IPG lain ni yang akan datang buat penyelidikan. Jadi cikgu-cikgu, kalau katakanlah cikgu-cikgu rasa ada apa-apa masalah, cikgu-cikgu boleh hubungi kamilah di unit praktikum, WhatsApp saya, dan saya akan cuba menjawab apa jua persoalan cikgu. Mungkin cikgu kata tiba-tiba pensyarah ni ada orang kata apa,
kejanggalan. Patutnya datang duduk tengok sampai habis, tapi dia touch and go. Dia datang duduk sekejap, lepas tu tak masuk kelas, lepas tu dia balik. Tapi kena tengok juga apa yang dibuat tu. Mungkin yang macam tu dia mungkin lawatan sosial. Ada pensyarah yang mungkin berhampiran, mungkin alamat rumah dekat dengan alamat sekolah, tapi alamat dengan IPG-nya jauh. Mungkin dia datang, mungkin on the way nak pergi kerja, dia singgah ke sekolah untuk buat lawatan sosial. Mungkin dia datang sekejap, dia tengok pelajar kita macam mana, okey ke tak okey, jadual waktu clear ke tak clear dan sebagainya. Okey, kalau kata ada apa-apa yang cikgu rasa muskil lah, senang cerita lah, ada muskil kat pelajar ke, kat pensyarah ke, cikgu tak jelas, jangan segan, jangan silu, boleh tanya kami terus di unit praktikum. Okey, jika tak ada soalan, Puan Saidatun. Ya. Puan ada apa-apa nak cakap, Puan? Tak ada, daripada pihak saya tak ada dah. Cuma kalau ada apa-apa macam Majilah Kak Yin sebutkan tadilah, hubungi kami teruslah. Dan kalau cikgu nak buat aduan, saya mohon supaya kalau cikgu nampak lah pelajar tu memang betul dah awal-awal tu dah membawa masalah, jangan simpan lah, terus laporkan awal. Jangan risau, kami tak terus ambil tindakan melulu. Kita ada prosedur dia lah, kita akan biasanya kaji dululah. Jadi kalau boleh cikgu hantarlah aduan rasmi kepada kami kalau ada berlaku masalah-masalah yang cikgu rasa tak puas hati dan pelik dan rasa macam benda ni tak betul. Sebab cikgu juga adalah mata-mata kami lah. Okey, itu saja daripada saya. Dan saya mengharapkan agar cikgu dapat membimbing guru-guru pelatih IPG Kampus Ipoh ni dengan baik, dengan cemerlang. Dan saya juga amat berbesar hati dan mengucapkan terima kasih sangat kepada cikgu atas kesudian cikgu membimbing mereka. Dan saya berharap agar perjalanan praktikum kali ini akan lancar lah. Okey, sekian, terima kasih. Itu juga daripada saya ucapkan terima kasih. Dr. Shan, ada apa-apa lagi Dr. Shan? Jelas satu perkara lah yang saya terlepas pandang, cuma minta jasa baik guru-guru pembimbing, bimbing dan pastikan pelajar-pelajar praktikum ni, guru-guru pelatih ni lengkapkan segala perkara-perkara atau dokumen-dokumen, maklumat-maklumat yang diperlukan unit praktikum mereka yang perlu melaksanakan oleh mereka ni. Penting so especially dalam sistem dalam unit praktikum, kalau untuk pelajar ini dia perlu lengkapkan beberapa macam, contoh saya kata rancangan mingguan tu kan. Dia hari pertama kedua dia sudah ada jadual waktu. Jadi dia kena satu hari je, hari pertama dia kena siap buat rancangan mingguan. 10 minggu dia nak ajar apa, minggu pertama sampai minggu 10 dia nak ajar apa, standard kandungannya apa, standard pembelajarannya apa, dan mesti ikut urutan seperti yang ada dalam rancangan RPT sekolah itu. Itu nombor satu. Tetapi ada banyak benda-benda clerical, technical lah kan, maklumat-maklumat yang mereka perlu isi, maklumat sekolah, sebab apa, dalam pengalaman saya PDPP yang sebelum ini, dia sampai minggu 7, minggu 8 bila saya pensyarah penyelia, saya cek 3 orang saya menyelia, saya cek setiap kali kosong, tak isi, tak lengkap. Walaupun mereka masa itu kan mereka ada lepas seminggu 2 minggu praktikum ada cuti sekolah. Lepas tu baru minggu ketiga cuti sekolah tu ada. Selepas 2 minggu saja ada cuti sekolah. Dalam cuti sekolah pun dia tak buat, dia tak lengkapkan semua benda-benda tu. Oh, sedih tengok dia macam tak mau. Dia sebab apa? Masa berlalu dengan pantas. Sekejap minggu pertama, dah minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Tapi pelajar tak isi lagi dokumen-dokumen atau maklumat-maklumat yang diperlukan dalam sistem, dalam YouTube kan. So guru pembimbing tolong pensyarah penyelia itu akan cek, akan memantau dia dah lengkapkan atau tidak. Tapi guru pembimbing pun bolehlah sekali-sekala tanya guru pelajar, ini dah selesai ke, ini dah selesai ke, ini dah lengkap ke, itu dah lengkap.
Okey. So itulah satu perkara yang saya nak minta sangat guru pembimbing bantu dan check monitor tu. Okey, itu saja. Tak ada apa. Terima kasih sekali lagi. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Cikgu-cikgu jangan lupa catatkan kehadiran pautan yang saya telah berikan. Saya ucapkan terima kasih kerana luangkan masa sepetang bersama-sama dengan kami. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf daripada pihak kami, dan saya ucapkan semoga perjalanan praktikum pelajar kami dapat berlangsung dengan baik, dan cikgu-cikgu jangan lupa kalau ada masalah boleh PM saya. Okey, itu saja cikgu. Sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat petang.